kekuatan diri bersama dorongan keluarga, pejuang kanser yang bangkit daripada ujian dan kesulitan demi kehidupan yang lebih baik. Terapi diri bersama tip penjagaan bonsai. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Anda menonton Malaysia hari ini bersama kami berdua. Saya Sofia Nur Solihatun bersama dengan Fazli Fuad. Apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat sentiasa dekat sini. Ya. Sofia, bagaimana? Chinese New Year bersama dengan Mama ke? Sangat-sangat meriah. Walaupun saya menyambutnya di Kuala Lumpur saja, tapi tetap merasailah kata sebab kita dah lama kan jarang jumpa keluarga kita. Jadi bagaimana? Saya tengok awak makan besar tiap hari. Itulah orang cakap apa Chinese yang raya. Saya pula yang rasa macam menyambutnya kan. Tapi, apa salahnya? Jadi ambil kesempatan lah. Semalam bersiaran juga. Tapi lepas tu bolehlah kata orang tu nak berjalan-jalan bersama keluarga. Tapi bercakap tentang berjalan-jalan ni, semalam keadaan trafik bagaimana, Sofia? Saya di Kuala Lumpur masih kosong lagi lah. Tapi difahamkan di lebuh raya utama khususnya kalau kita tampilkan di sini terpampang ya. Inilah dia situasi semalam trafik di lebuh raya utama perlahan. Dah mula pulang ke ibu kota selepas menyambut Tahun Baru Cina. Betul. Okey, ini keadaan trafik di sekitar serta silap saya di bahagian mana ni? Melaka. Okey. Dan difahamkan juga ada juga kawasan-kawasan di sekitar LPT, hampir keseluruhan lah lebuh raya di Malaysia ini keadaan trafik semakin lama semakin bertambah. Semalam saya pergi ke bahagian Skincan. Bestnya. Bahagian jalan dalam lah. Jalan dalam pun jam juga. Kayaknya mereka mencari jalan alternatif lah untuk pulang ke Kuala Lumpur. Dan hari ini mungkin ada yang dah kembali bekerja. Tetapi mungkin ada yang mengambil kesempatan hari ini untuk sambung cuti lah. Besok dah Jumaat. Alah-alah Sabtu Ahad teruslah. Isnin pun masuk kerja. Mungkin ada di antara anda macam tu kan. Ya, apapun di mana juga anda berada, sama ada di tempat kerja ataupun masih di kampung, kita harapkan agar boleh orang kata membuat perancangan lah kalau ingin pulang ke ibu kota atau ke rumah anda. Okey, kita cakap tentang perancangan. Perancangan. Ni pun penting juga ni perancangan ni. Nak tengok dari cuaca lah. Situasi cuaca. Okey, kita melihat tinjauan di sini di keseluruhan Malaysia menunjukkan ialah ada takat hujan ya. Dan kalau kita mulakan dulu di mana? Selangor. Di Selangor. Okey, di Selangor kita lihat keadaan di Selangor pagi ini tiada hujan, betul. Sebab daripada pagi tadi memang tak ada hujan, tetapi akan berlaku di bawah peti di 1-2 tempat di kawasan pedalaman di sebelah petang. Tetapi di bahagian malam tak ada hujan. Besok kalau kita lihat memang sama seperti hari ini. Belah petang saja di bawah peti di 1-2 tempat. Semalam pun sama, Sofia. Betul. Petang semalam pun hujan juga. Okey, daripada Selangor kita balik ke Pantai Timur lah, Sofia. Okey, kita melihat di Kelantan ya. Okey, di sini menunjukkan hujan di waktu pagi dan petang dan malam tiada hujan. Dan juga di Terengganu pula hujan di 1-2 tempat di waktu pagi. Dia agak beza daripada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur sebelah petang saja, tapi di Pantai Timur di sebelah pagi. Jadi kita harapkan agar anda boleh melihat sendiri tinjauan cuaca di Met Malaysia. Inilah laman sesawangnya supaya kita boleh sedikit sebanyak mengetahui bagaimana untuk merancang perjalanan kita berdasarkan cuaca juga. Okey, dah rancang, dah tengok cuaca, nak berjalan, kena lengkap dengan vaksinasi juga. Ada jelah sebab sekarang ni memang kerajaan menggalakkan untuk kita mengambil dos tambahan, tapi sekarang ini tumpuan harus diberikan kepada anak-anak kita lah yang berusia bermula 5 tahun. Okey, kalau kita lihat dekat sini di harian Metro di sini, tajuknya 517,107 kanak-kanak telah pun didaftarkan untuk menerima vaksin COVID-19 dan vaksinasi ini khususnya untuk kanak-kanak usia 5 hingga 11 tahun bermula hari ini. Ya, betul. Okey, dan kalau diikutkan daripada senarai ibu bapa ataupun berjaga yang dah pun mendaftarkan anak-anak kita di aplikasi MySejahtera, Lembah Kelang di sekitar Selangor ini mencatatkan angka yang tertinggi dan yang paling rendah difahamkan di negeri Labuan. Okey, tapi apapun ibu bapa mempunyai pandangan masing-masing untuk mendaftarkan nama anak-anak kita untuk mendapatkan suntikan ini, sebab macam kerisauan Sofia pun sama juga, anaknya berusia 5 tahun nak hantar ke tadika katanya kan. Tapi menjadi kerisauan tu apabila takut kanak-kanak lain tidak mengambil suntikan tersebut. Jadi anak-anak kita tu mungkin berada dalam keadaan bahaya juga kan. Kita fahamkan sebab kita telah pun bertahun-tahun ini menyebut berkenaan dengan herd immunity. Jadi ini terpulang kepada ialah pandangan dan orang kata tanggungjawab ibu bapa masing-masing. Kita melihat ialah orang kata
setakat kesihatan kita dan setakat mana kita inginkan perlindungan itu untuk mereka meneruskan kehidupan mereka seperti biasa. Kita harapkan yang terbaik untuk lebih 500,000 kanak-kanak ini bermula hari ini di Lembah Kelang. InsyaAllah dipermudahkan segalanya. InsyaAllah, amin. Okey, seperti mana yang anda lihat di awal tadi, kita dah beritahu antara paparan menarik sepanjang 1 jam kami bersiaran pada hari ini. Kita nak kecek latte lah. Kecek latte. Boleh kan? Saya memang boleh kecek latte. Boleh. Nak Sofia lah, Sofia. Tak boleh, saya tak boleh. Saya tak boleh. Can kecek latte? Cannot. Okay, no. Tapi apa ini kita akan berkenalan dengan seorang gadis ini yang kata sensasi di TikTok. Beliau boleh bertutur dalam orang kata dialek Kelantan dan menjadi satu sensasi di TikTok lagi. Kita akan mempelajari bagaimana beliau kata menimbulkan satu kata sensasi di TikTok dan pada masa yang sama bagaimana beliau meraihkan tahun baru Cina tahun ini. Ya, okey. Abang kata jom kita berkenalan dah dengan Mek Kelantan kita ni, Mek Yun. Okey, jom kita saksikan. Mek Kelantan. Best pok rim be, adik pun comel hotel bewe, tok se ko adik ipar bewe je lalu. Be ada orang nak, ada orang kenal ke kita, kan ni? Beres boleh ya, kita tak ada masalah. Hantar demo punya CV kepada Abel dan juga. Bukan hanya peta berbahasa Melayu, gadis berbangsa Cina ini juga amat fasih bertutur dialek Kelantan. Halo demo ni. Kita orang ni Cina Kelantan. Mek Yun kecek Kelantan sikit. Wi Yuni, 23 tahun, langsung tidak menyangka video yang dirakam bersahaja untuk suka-suka boleh menjadi tular di media sosial. Lebih mesra disapa Mek Yun, anak kelahiran Kuala Lumpur ini bersama dua abangnya tidak kekok untuk berbual di dalam dialek Pantai Timur kerana kedua-dua ibu bapa mereka berasal dari negeri Kelantan. Bekas penuntut Universiti Tun Hussein On UTHM ini pernah menetap di negeri Cik Siti Wan Kembang sewaktu zaman persekolahannya 14 tahun lalu sebelum berhijrah ke Kuala Lumpur. Terharu dengan reaksi positif yang diberikan keluarga Malaysia, Mek Yun berbangga kerana dapat menghiburkan masyarakat dengan pelbagai bahasa meskipun berlainan bangsa dan agama. Mengerutkan muka, Macam mana? tanda tak setuju. Maksudnya? Cepat. Hai, selamat pagi Cik Arifah Kakak. Selamat Tahun Baru Cina. Selamat pagi. Selamat pagi. Kakak semua. Mek Yun bersama kita di Malaysia hari ini. Sihat? Sehat walafiat. Terima kasih. Kau Ifah Choi, selamat Tahun Baru Terima Cina. kasih. Thank you. Sama dekat mana? Dekat Kelantan ke? Dekat mana? KL ke? Tahun ni kita orang sambut lain sikit. Kita orang bercuti di Janda Baik. Satu keluarga semua memang kat situ lah. Ya, Makan dekat besar semua kat situ juga. Makan besar kat situ. Dekat situ kita orang sewa satu rumah kampung. Kita duduk dekat situ lah. Lain sikit. Sewa rumah kampung, makan-makan besar. Ada budu tak? Ada lah. Tak kata ada. Wajib ada. Wajib ada. Wajib ada. Okey, jadi kemerahan tahun ni berbeza tak daripada tahun lepas? Yelah kita dah dengan pandemik segalanya. Tapi tahun ni kembali bersama keluarga di Janda Baik pula tu. Ada perbezaan yang besar tak kali ni rasanya? Perbezaan dia pada tahun-tahun lepas bila kita orang balik kampung, biasalah kita orang akan beraya di rumah-rumah saudara mara kan. Tapi tahun ni sebabkan tak balik, jadi kami pun sambut antara kami keluarga je lah. Tapi lagi orang kata mengeratkan hubungan antara saya dengan keluarga saya sendiri. Macam tu. Tetapi perbezaan yang paling ketara saya lihat berbanding tahun-tahun sebelumnya, Mek Yun sekarang dah terkenal. Oi. Dah jadi selebriti. Ni saudara mara datang jumpa dengan Mek Yun, ambil gambar, buat video. Macam senyap suara saya. Itulah. Mek Yun ni bukan sekadar orang kata menjadi bualan dan seorang idola di TikTok, tapi juga telah membantu Mek Yun untuk masuk ke dunia seni, lakonan juga kan. Dia boleh ceritakan sikit bagaimana permulaannya sehingga ke kini yang awak dah berjinak dalam dunia lakonan ni. Okey, pada awal lepas saya mula masa saya masih belajar di universiti saya. Jadi sambil belajar tu bosan-bosan jadi buatlah video kan, tambah-tambah bila masa tu lockdown. Jadi saya buatlah video-video dengan abang-abang saya. Lepas tu tak sangka boleh viral. Oh ya ke? Tu viral, lepas tu platform saya di social media pun semakin membesar. Dan lepas tu mulalah orang datang approach saya untuk lakonan, offer untuk lakonan semua tu macam itulah. Hari demi hari tawaran-tawaran makin lama makin banyak. Ni drama, saya ada 2 drama. Lepas tu mengacari TV pun ada. Kan? Tapi
Yes. Tapi inilah boleh kita katakan sebagai keunikan kita ni orang Malaysia, khususnya kalau biasanya memek Kelantan ni, kalau duduk Kelantan ni memang Cina ke India ke memang pandai kecek. Betul. Kan? Betul. Tapi bertuahnya awak Mek Yun ni, sebab awak pun di sekolah rendah pun memang bersama-sama dengan orang Melayu apa semua. Betul. Kan. Betul. Apa perkataan-perkataan yang mungkin susah untuk dikatakan? Macam yalah, kita tengok awak macam fasih, tapi kadang-kadang orang Melayu kata awak rasa macam tak sesuai, bukan tak sesuai, macam nak cakap macam tak reti sangat bahasa Melayu. Apa? Ada tak? Ke semua dalam lancar? dialek Kelantan? Okey, bagi pengalaman saya lah, masa saya kecil, masa saya sekolah dulu, saya susah nak sebut satu ni. Apa dia? Seorang dalam dialek Kelantan. Seorang? Dia sore. Oh, sore. Sore. Dulu Dia dah tak sampai ke? Dulu saya sebut sore. Oh, okey. Dia kena sore tu. Okey. yang Okey. itulah. Jadi dalam keluarga awak semua kat rumah pun berkecek ke macam mana? Kita orang campur. Semua pun ada. Dialek Kelantan lah. Kita orang bertutur dalam dialek Hokkien. Jadi Hokkien kita orang unik sikit. Hokkien dialek belah Kelantan. Jadi dia ada Hokkien, dialek Kelantan, English pun ada, bahasa Melayu biasa. Semua campur. Sikit Siam pun ada. Ya, tapi kalau lihat keluarga awak ni memang sporting. Tunggu-tunggu sekali ayah awak kan, walaupun datuk kan, tapi kata orang tu friendly lah. Sebab kadang-kadang kalau pendidikan, kalau kita nak cakap bahasa Melayu ni bermula daripada kecil. Sebab mak ayah kita sebenarnya yang cakap bahasa Melayu ni dalam rumah kan. Jadi membuatkan awak rasa macam confident untuk bercakap dalam bahasa Melayu. Apa lagi achievement ataupun yang awak harapkan lagi dalam dalam pembebitan awak dah masuk dalam industri ni, apa lagi yang sebenarnya awak inginkan? Buat masa sekarang, saya masih tengah berjinak-jinak dalam bidang hiburan orang panggil. Jadi saya ingin cubalah mengambil pengalaman dulu, berlakon, hosting ke kalau boleh. Jadi saya cuba-cuba dululah sekarang sebab saya baru habis belajar. Saya ambil electrical engineering. Jadi sekarang saya nak cuba bidang lain pula. Macam itulah. Awak masih usia muda, usia 25 muda tahun ke? kan. Okeylah berbandingkan dengan kami, tapi memang ini satu orang kata masa yang cukup istimewa bagi awak lah untuk menceburi bidang yang baru kan. Okay, kita nak tanya antara makanan Melayu yang menjadi kegemaran awak, like Banyak. tak boleh hidup tanpa makanan Melayu ni, ada tak? Antara hidangan makanan Melayu yang saya suka, favourite saya lah. Banyak Sebab saya ni boleh katakan minat sangat antara masakan Melayu. Jadi saya sangat suka nasi dagang. Nasi dagang. Nasi dagang. Kalau pagi-pagi memang ayah setiap minggu akan belilah nasi dagang. Dekat belakang rumah kita orang pun ada kedai orang Kelantan. Jadi memang beli kat situ je lah breakfast. Pernah cuba tak makanan-makanan Melayu tapi dari negeri-negeri lain? Pernah. Banyak macam Kalau macam difahamkan awak belajar di Johor. Ya betul, Johor. Apa makanan di Johor yang awak suka? Alamak. Alamak. Jadi curious. Antara apa ya makanan? Makan tak tempe? Tempe. Tempe tak suka sangat tapi boleh. Lempeng makanan tu. Lempeng. Ya, saya suka sangat. Tempe saya suka juga, tapi yang sekali dengan kentang, sama kentang tu dia selalu buat lah. Biasa kelapa. Oh, kelapa Okay. Asam pedas makan asam pedas? Asam pedas je. Saya suka. Okey. Lama-lama boleh jadi lidah Melayu ni. Kan? Semakin lama, semakin terbiasa. Pernah tak masa awak ialah membuat konten di media sosial dan sebagainya, awak menerima orang kata nak berkenalan lah kan? Gewe ada lah orang macam ajak nak kenal lah kalau orang Kelantan. Ajak gewe. Ajak gewe. Sebelum memang tak pernah ada ke macam mana? Kata sepanjang kehidupan awak ni memang menerima kita perhatian seperti itu. Tak adalah tapi sebab samalah orang biasanya, sebab saya bangsa Cina kan, saya cakap bahasa Melayu, jadi biasanya orang akan macam impress, macam terkejut lah sebab tak ada pelat tu. So adalah tapi biasa-biasa je lah. Biasa-biasa tu ramai Melayu ke? Ramai Melayu ke? Campur-campur. Ya betul. Orang Malaysia. Apa kalau ada sempat masa lagi saya nak tanya taste dia orang Melayu ke orang Alamak. Tak betul. Tepi. Okey, ini khas untuk peminat Mek Yun. Kalau nak belajar cakap Kelantan ni, apa antara perkataan yang boleh diajar
kepada saya ni yang tak tahu cakap Kelantan. Okey, Okey, anak belajar perkataan dari segi apa tu? Selamat Tahun Baru Cina. Okey, dia sama je, cuma dia tukar macam contohnya A kan. Kalau dialek Kelantan dia akan jadi O. Jadi Selamat Tahun Baru Cina. Selamat Tahun Baru Cina. Baru tu kan R kan, jadi ke GH baru. Selamat Tahun Baru Cina kepada set cik adik abik kakak. Okey. Ya. Betul-betul. Set kita jangan pecah. Set kita kemana-mana. Okey. Baik, terima kasih Mak Yun. Terima kasih. Semoga majulah dalam industri ini kan. Terima kasih, dan juga yang mana-mana ada peminat tu jangan layan sangatlah. Yang mana nak berkata apa semua jangan layan. Kita akan yang terbaik lah untuk kerjaya pilihan Mak Yun dan juga dibawa Abel dia hari ni. Abel sengkan nak masuk. Abel. Next. Abel masuk. Okey. Baik, terima kasih Mak Yun. Terima kasih Kak. Okey. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya banyak pengisian yang sangat penting dah saya kira. Februari ini adalah tahun Hari Kanser Sedunia. Hari Kanser Sedunia di Februari. Kita akan bincangkan berkenaan topik yang sangat-sangat penting ini. Segalanya di Malaysia hari ini. Okey, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini bersama dengan saya dan juga Sofia. Jadi seperti mana yang kita katakan tadi, besok 4 Februari. 4 Februari untuk kita menyambut Hari Kanser Sedunia, untuk kita bersama-sama sebenarnya untuk kita menyokong dan sama-sama untuk kita mengambil bahagian untuk kita nak mencegah dan juga untuk kita nak kata orang tu prevent daripada kita terkena dengan penyakit kanser ini. Ya, kita terus bersama dengan tetamu kita di studio. Beliau telah pun 12 tahun menghidap kanser Langerhans cell histiocytosis, iaitu satu masalah autoimun dalam badan. Dan kita akan menyaksikan dulu bingkisan ini untuk mengenali beliau dengan lebih terperinci lagi. Jom kita saksikan. Di sebalik senyuman yang terukir, tersimpan 1001 kisah yang tidak disangka. Kamal Fitri Syamsuddin, 53 tahun. Seorang wira kanser Langerhans cell histiocytosis selama 12 tahun. Mula didiagnosis pada tahun 2009 ketika berusia 41 tahun. Kansernya merebak dengan menyerang di bahagian tulang, tempurung kepala serta tangan kiri. Selama perjuangannya, dia pernah menjalani 6 kali pembedahan, 125 kemoterapi serta 5 rawatan radioterapi. Biarpun kini hidup tanpa sebelah kaki, dorongan dan semangat daripada keluarga tercinta, dia masih terus berusaha dan bangkit meneruskan kehidupan. 12 tahun dengan semangat yang cukup kental. Tentunya sokongan keluarga itu cukup penting. Kita terus bersama dengan Cik Kamal Fitri Syamsuddin dan bersama isterinya Ku Hanita Ku Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi bersama kami kan bagi berkongsi cerita. Okey, kita nak tahulah kan sebagai permulaan kita tahu bahawa sesiapa yang mengidap kanser ini adalah wira yang sanggup berjuang, dan difahamkan Cik Kamal pun banyak juga untuk mengadakan sesi talk untuk bersama-sama untuk bercakap tentang penyakit kanser ini. Sebagai permulaan mungkin Cik Kamal boleh kongsikan tentang penyakit yang boleh kami dengar di sini. Saya mula didiagnos dengan sakit ini pada tahun 2010, di mana saya dapati ada satu ketulan di kepala, dan setelah dibuat pemeriksaan didapati ianya sejenis ketumbuhan. Jadi doktor menasihati untuk melakukan pembedahan dengan segera. Jadi kita terpaksa memotong tempurung kepala untuk membuang ketumbuhan tersebut. Dan kemudiannya dia berulang pada 2010. Terpaksa membuat pembedahan lagi sekali di kepala juga. Pasal pada masa itu dia agak memberi satu tekanan kepada saya, sebab kita daripada sihat tiba-tiba terpaksa operate, terpaksa itu, dan
bukan sekali, 2 kali, dan operation yang sangat berbahaya sebab kita operate kepala ni anything can happen. Jadi selepas daripada itu saya di refer kepada hospital besar Pulau Pinang di bawah jabatan hematologi kepada Datuk Dr. Goh Aisim. Very dedicated doktor. Dan kemudiannya beliau telah memulakan sesi kemoterapi lah. Baik. Cik Kamal, mungkin ramai yang tak boleh membayangkan penderitaan yang dilalui, tetapi apakah antara simptom pertama yang membuatkan Encik Kamal dan keluarga bersama isteri ambil keputusan untuk berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan diagnosis? Adakah terdapat sakit kepala ke? Antara simptom yang tak disangka rupanya sebenarnya adalah kanser ini. Ya, ini pun salah satu perkara yang saya selalu cakap. Di mana bila ada perubahan kepada diri, kita sepatutnya dengan segeralah mengambil tindakan. Macam saya pun, saya dulu ingat, sakit kepala. Jadi saya makan paracetamol dan sakit kepala tu hilang. Jadi saya tak ambil berat sangat. Walaupun semakin lama semakin kerap dan semakin teruk. Okey. Sehingga kita dapati ada lump di kepala. Ada benjol. Benjol. Lepas tu benjol tu dia makin besar. Okay. And then dia end up about half X macam tu dia punya size. Jadi isteri saya kata, ini serius ni kan. Something yang tak sepatutnya ada. Itulah kita pergi buat pemeriksaan. Baik. Jadi agak lewat sikit lah. Ya. Okey. Baik, bersama dengan kami juga untuk perbincangan ini, kita juga bersama dengan Profesor Madya, Dr. Chia Swee Lin, alias Eddie, Ketua Laboratory Penyelidikan Kanser UPM Magna, Institut Bioscience Universiti Putra Malaysia. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera. Okey. Dr. Eddie. Okey, Doktor. Ya, saya. Ya, kita nak tahulah sebenarnya sebab difahamkan ada di antara kita ni yang macam mengambil remeh tentang perkara-perkara yang kita rasa macam alah tak apalah, mungkin sakit itu boleh diubati, macam contohnya pening yang berulang kali. Jadi macam mana doktor melihat sekarang ni pendedahan rakyat Malaysia tentang kanser ini, doktor? Okey, pertama sekali saya rasa masalah dengan kanser ni, kita seperti yang Encik Kamal cakap tadi, kita tahu pasal badan kita. So kalau ada apa-apa perubahan pada badan kita, kita yang tahu. Kadang-kadang kita pun rasa mungkin paracetamol je lah kita makan, lepas tu kita rasa kita akan sembuh lepas tu. Dan masalahnya, this is the problem lah yang kita sentiasa ada. Kita ambil remeh pasal benda-benda macam ni. Kalau kita dah dapati benda-benda berubah, kita perlu jumpa doktor secepat mungkin. Okay. Jangan ambil macam tak penting untuk kes ni. Baik. Doktor, sebelum kita beralih, soalan yang sangat pendek saya tanyalah, sebab kita difahamkan LCH ini satu kondisi yang sangat jarang berlaku dan orang kata menyerupai beberapa jenis kanser. Jadi bagaimana seseorang itu boleh mengetahui ataupun didiagnos daripada awalnya untuk mengetahui apakah jenis kanser sedangkan ia berubah-ubah, doktor? Okey, so sebenarnya kanser ni, bagi satu contoh, contohnya breast cancer. Kita guna breast cancer sebagai contoh. Breast cancer pada seorang wanita A tak sama dengan wanita B. So setiap orang dia ada kanser, walaupun nama dia breast cancer, tapi breast cancer dia berlainan dari seorang kepada seorang. So jangan kita, yang I rasa kita patut educate our public, di mana kita jangan anggap we are the doctor. Jumpa doktor sebab doktor mereka dilatih, di-train untuk menganalisa dan untuk mengesan semua kanser ni dan buat rawatan yang sepatutnya. Baik. Okay. Early detection is very important. Betul. Okey, kita nak tanya kepada Puan Kohanita sebagai isteri. Kami dekat sini melihat bahawa perjuangan untuk lawan kanser ini sangat ada pada Encik Kamal sebagai Wira. Kalau kita lihat sejarahnya, 125 kali menjalani kemoterapi, 6 kali pembedahan dan itu sangat, kata orang tu, kalau Puan sendiri yang berada di sebelah Encik Kamal, bagaimana Puan melihat tentang kegigihan Encik Kamal ini?
Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih. Bagi saya sebagai orang kata apa, teman rapat atau orang kata apa, roommate ni, kita hidup. Saya rasa kita sebagai penjaga sebenarnya kena kuat lah. Sebab kalau kita tak kuat, kita akan menyebabkan pesakit akan rasa lagi depres kan. Betul. Jadi dan sebenarnya Cik Kamal dia lebih kuat dari saya sebenarnya. Walaupun dia sakit. Walaupun orang kata dia yang menanggung sakit, tapi kita ni sebagai cuma nak support, nak bagi dia memudahkan urusan dia. Kadang-kadang macam ada appointment kan. Kita ambil cuti, teman dia pergi, sebab kita nak faham keadaan yang berlaku dekat dia tu. Jadi kita nak dengar apa yang doktor cakap. Jadi di peringkat awal tu saya banyak menghabiskan masa, saya meluangkan masa menemani Cik Kamal untuk setiap rawatan lah. Sebab setiap pembedahan ke, sebab saya nak tahu apa yang keluar daripada kepala dia tu kan. Saya nak tengok. Saya nak faham, nak tanya doktor apakah yang berlaku pada diri dia. And then next step tu apa doktor nak buat, appointment dia kan. Jadi apakah scan yang kita perlu lalui ni. Itu yang bagi saya, saya kena faham apa yang berlaku pada diri. Dia sebagai pesakit dia memang banyak membaca. Sebab Cik Kamal dia memang apa satu-satu benda dia memang banyak buat kajian sendiri ke atas apa yang berlaku kat diri dia. Ubat apa yang dia makan tu, apa kesan kat atas diri dia, ubat semua kan. Jadi saya sebagai orang kata apa, isteri saya support dia kan. Kalau dari segi macam tengok jadual untuk appointment dia. Jadi kita kena macam kata apa, memudahkan untuk dia nak pergi appointment, nak pergi jumpa doktor kan. Jadi saya akan ambil cuti, anak-anak pun banyak membantulah. Jadi yang itu yang sokongan yang saya perlu bagi untuk dia lah. Dia, kalau kata macam dia sakit tu, kalau dia rasa macam tak nak diganggu, jangan ganggu dia. Dia kata okey, I nak makan ubat, I nak rest. Dia masuk bilik, dia tutup lampu, tidur. So I akan bagi masa untuk dia rest. So kalau kata dia perlu apa-apa, dia akan call. Kita kena betul-betul kata bagi perhatian, attentif lah dengan situasi yang diperlukan. Kita nak mudah. Actually dalam menghadapi perkara ni, satu jenis penyakit yang berpanjangan macam ni, bagi saya lah, yang kuat sebenarnya isteri saya. Kalau dia tak bagi saya support yang sebegini, saya rasa saya pun tak cukup kuat untuk menghadapi cabaran ni. Sebab benda ni bukan macam kita sakit kepala, makan ubat and then hilang kan. Ini bertahun-tahun ni. Dan Cik Kamal lebih lagi kaki terpaksa dipotong. Ya, jadi orang kata situasi tu menjadi lebih sukar lagi pergerakan dan sebagainya. Bagaimana sokongan diberikan oleh isteri, keluarga dan sebagainya yang isteri saya memberikan sokongan yang bagi saya tak berbelah bahagilah. Dan dia banyak encourage saya. Dia banyak memberi ruang untuk saya mencuba. Sebab bila kita dah amputate kaki, ada banyak benda yang kita terpaksa belajar semula. Kan, nak pergi toilet, nak memasak, nak apa semua, kita nak kena retrain ourselves. So, saya perlukan ruang. Tapi pada masa yang sama, saya juga perlukan bantuan. Dan isteri saya bersama dengan anak-anak. Peranan isteri itu ialah dia bawa anak-anak saya sekali untuk membantu saya dan menceriakan. Itu paling penting sekali. Sumber kekuatan itu. Okey, doktor, sebagai kata orang tu penutup untuk program kita ataupun segmen kita pada pagi ini, mungkin doktor boleh kongsikan saranan doktor lah kepada masyarakat umumnya untuk bersama-sama untuk kita mencegah daripada penyakit kanser ini. Silakan doktor. First of all, I rasa yang kita patut buat, jangan percaya apa yang dibaca dekat social media dan jangan percaya rawatan yang dengar cakap jiran ni ke siapa-siapa yang dah sembuh sebab makan ubat tradisional ke apa. Jangan percaya yang tu sebab semua tu tak ada tak ada scientific proven. So banyak kes kanser di Malaysia di mana kanser tu dikesan awal, tapi sebab mereka percaya cakap-cakap orang tu, mereka dah miss rawatan tu. So in the end dah sangat serius, mereka check semula dah masuk stage 3, stage 4 yang susah untuk dirawat. So kalau boleh jumpa doktor, percaya doktor yang merawat anda dan ikut apa cadangan rawatan yang dia cadangkan, and then you akan recover lah.
Perjuangan ini juga memerlukan disiplin yang cukup kukuh untuk mempunyai juga doktor yang merawat ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Chia Sweetlin ataupun Dr. Adi bersama kita hari ini, dan terima kasihlah kepada Encik Kamal dan juga Puanku Hanita kerana sudi meluangkan masa berkongsikan kisah yang cukup penting ini. Ya, teruskan berjuang dan kami doakan semoga diberikan kesihatan berpanjangan buat Encik Kamal, dan juga terima kasih kepada isterinya juga yang menjadi tulang belakang juga yang menjaga Encik Kamal sendiri. Baik, terima kasih kepada kedua-duanya. Okey, jadi kepada anda semua, apa yang kita katakan dekat sini, kalau anda kata kita bukan sampai nak tunggu ada simptom, ada apa baru nak jumpa dengan doktor dan sebagainya, untuk kita membuat rawatan kesihatan ini kan. Kata orang tu apa, mencegah lebih baik pada merawat kan. Betul. Okey, kita ingin berhenti berasa ketika, jadi anda jangan ke mana-mana. Okey, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Tanpa berlengah banyak masa lagi, kita ingin bercerita tentang dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah di Pantai Remis, Perak. Untuk itu, kita terus saja ingin bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pendakwah bebas, merangkap Duta Khas Jawatankuasa Pembangunan Masjid Al-Wa Thayyibah Pantai Remis, Perak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sihat Ustaz ya? Sihat. Alhamdulillah. Okey Ustaz. Merah nampak. Oh, merah macam apa? Tahun harimau Okey. Ya, sebagai permulaan Ustaz, mungkin boleh kongsikan tentang Madrasah Darul Ulum wal Qiraat yang bakal membangunkan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah di Pantai Remis, Perak ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'a wala. Terima kasih kepada Fadli yang mengacarakan majlis pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada semua yang menyaksikan secara langsung kita pada pagi ini. Dan bukan saja Allah nak bertemu dengan kita, yang paling penting ialah Allah nak bagi kepada kita satu peluang untuk kita untuk kita rebut manfaat-manfaatnya di dunia hingga akhirat, iaitulah kita dengan kita berwakaf. Wakaf ni banyaklah sebab ganjaran, yang antaranya ialah kata Nabi SAW, apabila mati saja anak Adam akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, atau sedekah berwakaf yang berkekalan ini. Yang keduanya, al-ilmu yang tafa'u bi ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Dan insya-Allah yang kita nak cadangkan, yang kita nak suggest pagi ini untuk kita berwakaf, bukan sekadar wakaf biasa, tetapi untuk kita bangunkan masjid Allah. Masjid ni, kalau tuan-tuan dapat saja apa-apa jalan untuk sedekah atau wakaf ke masjid, tuan-tuan jangan lepaskan peluang. Sebab manfaat dia sangat besar. Bayangkan setiap orang yang pergi solat dekat masjid itu, ganjaran pahalanya akan kita kutip sehingga ke hari kiamat. Sampai kita mati nanti. Sebab setiap orang yang pergi solat. Bukan sekadar itu, yang paling special di tempat kita ni, bukan sekadar masjid yang nak kita bangunkan, tetapi bakal menempatkan solat Jumaat kelas-kelas pengajian kepada para pelajar ataupun hafiz Al-Quran, pelajar hafazan Al-Quran. Bukan sekadar itu, kita nak buat juga dewan-dewan seminar solat Jumaat, tempat perhimpunan masyarakat, dan boleh accommodate untuk solat ala Muhammad. Kita akan menyediakan khas untuk solat ala Muhammad 17,000 penduduk sekitar kawasan tersebut solat ala Muhammad, dan kita akan menempatkan 300 pelajar tahfiz. Dan subhanallah, masjid ini mampu pada satu masa memuatkan 5,000 jemaah solat pada satu masa sekali. Sekarang ni, Fadli dan semua, sekarang ni kita telah pun achieve 70% struktur bangunan telah pun terbina. Kita boleh tengok dekat BT tu, Salat Muhammad. Jadi yang kita dapat sama ni kita tak sia-siakan, kita cepat sebab kita nak target untuk kita sempurnakan paling tidak pada tahun 2022 ni hujung, paling tidak kita nak bagi siap dah insya-Allah. Kubah Kubah sedang dibina sekarang ni, dan 140 batang 144 batang tiang telah pun siap kita pasang, dan telah kita gunakan. Jadi insya-Allah Salat Muhammad kami sangat memerlukan, tuan-tuan tolong jangan lepaskan peluang ni. Kadang-kadang saya selalu sebut, kucing kita tengok makan, kucing main tangan dia kat kaki kat paha, kita tengok kita dengan muka kucing tu. Dia kata pasal apa dia main kat kita, pasal apa dia, tapi kat Allah, sebab Allah nak bagi kelebihan tu dekat kita. Kadang-kadang Allah nak bagi pahala sedekah ni sampai ke tahap Allah ketuk pintu rumah kita untuk Allah bagi, nak bagi peluang-peluang untuk kita bersedekah. Jadi insya-Allah ni bukan saja tuan-tuan, kita perlukan hanya 8,000 saja pewakaf lagi daripada 16 juta umat Islam yang boleh berwakaf. Sekarang ni
kita dah dapat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sekitar Allahumma salli 15 juta dengan target kita salat Jumaat ialah 25 juta. Dan tuan-tuan boleh buat apa? Kita nak bagi satu peluang, tuan-tuan himpun 3-4 orang atau 5-6 orang satu daripada keluarga kita buat untuk ibu dan ayah kita telah meninggal dunia dengan satu package wakaf bernilai RM1,500. Tuan-tuan boleh buat. RM1,500 buat untuk satu family kita buat. Yang kita akan bagi adalah hadiah sikit yang kita bagi buat 1 kilo kurma Ajwa Aliyah Madinah. Kita akan bagi. Dan salli ala Muhammad, kalau tak dapat banyak tu, sebanyak mana dan sekadar mampu yang tuan-tuan bagi, tuan-tuan bagilah. Cumanya tolong jangan lepaskan peluang sangat istimewa ini, terutama pula Fadli hari ini 1 Rejab. Bermula bulan Rejab, bulan yang pahala yang amalan kita akan digandakan oleh Allah SWT. Rebut peluang untuk kita berwakaf ini, insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz, mungkin sebagai nak memberikan pemahaman kepada kita ni untuk kita nak menginfakkan wang kita ini lebih lagi untuk pembinaan masjid ini, Ustaz, apakah kebaikan infak untuk kita membina masjid ini, Ustaz? Nabi SAW menyebutkan bahawa subhanallah, kalau kita membina masjid walaupun sebesar sarang burung saja, Allah akan membina untuk kita satu rumah dalam syurga. Berbeza dengan wakaf-wakaf yang lain. Yang kita nak bangunkan ini ialah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan setiap orang yang pergi solat, yang pergi buat ibadat dalam masjid itu, pahalanya akan sampai kepada kita. Anak-anak tahfiz pula yang menghafaz Al-Quran, yang setiap satu huruf daripada Al-Quran itu Allah gandakan 10 kali ganda. Bayangkan daripada pagi sampai ke malam, entah berapa ribu huruf yang dia baca, yang pahalanya kali 10 kali ganda sampai pula kepada kita. Itu tak termasuk lagi seluruh amalan-amalan yang bakal dilakukan di kawasan masjid tersebut yang kita akan mendapat ganjaran pahalanya. Ikhlaskan niat kerana Allah SWT untuk kita berwakaf. Dan subhanallah, saya selalu sebut, dan saya nak ulang lagi sekali, jangan lupa ibu dan ayah kita. InsyaAllah. Niatkan wakaf ini untuk kita tak mampu untuk membalas jasanya, melahirkan dan membesarkan kita. Maka paling tidak kita hadiahkan kepada mereka pada bulan Rejab penuh istimewa ni, pada berkat ini untuk tuan-tuan wakafkan dan niat pada ibu dan ayah kita. Jangan risau, Ustaz, kalau saya niat dekat ayah saya dapat apa? Kita pun akan dapat yang seumpamanya dan tidak dikurangkan walaupun sedikit, insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Baik, terima kasih Ustaz di atas masa yang diberikan bagi memberikan penerangan tentang pembinaan masjid ini. Insya-Allah sama-sama kita doakan semoga urusan pembinaan masjid ini dipermudahkan, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadli. Sama-sama. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi itu tadi. Okey, daripada dada pembinaan masjid ini, kita nak beralih kepada satu bikisan ataupun satu segmen, iaitu terapi dengan penjagaan bonsai. Bonsai ini sebenarnya banyak kelebihannya. Ianya sebagai terapi kita yang ada stres tu boleh tenangkan diri kita. Apa kata kita saksikan terapi ini dulu ataupun segmen ini dulu. Bonsai membawa erti palsu yang berisi tanaman. Meskipun istilah ini berasal dari negara Jepun, namun China menjadi pelopor utama dalam kesenian bonsai. Tanaman hiasan ini juga adalah kegemaran Maharaja China sejak ratusan tahun lamanya. Bukan tanaman biasa. Untuk menghasilkannya, memerlukan kesabaran dan ketelitian bagi mendapatkan bentuk yang diingini. Menyedari minat yang tinggi dalam penanaman bonsai, Rosdi Muhammad, 41 tahun, menggarap hobinya itu sejak di bangku sekolah lagi. Walaupun mempunyai pekerjaan tetap sebagai kontraktor binaan, kini dia sudah memiliki lebih 400 jenis tanaman bonsai. Bila saya melihat ayah saya, dia pun peminat bonsai, tapi secara individu sajalah, dia tak join mana-mana kelab. Sebab masa tu awal-awal tahun 90-an. Jadi bila saya melanjutkan pelajaran ke universiti dan seterusnya bekerja, bila kita kerja dengan keadaan yang penat, dengan letih, tapi kita perlukan satu macam benda yang relax untuk kita nak riliskan tension. Jadi saya nampak bila saya cuba bermain dengan bonsai ni, memiliki bonsai, kita trim, kita terhibur. Mana kepenatan selepas bekerja tu, kita rasa rilis. Pokok cucur atap antara spesies bonsai tempatan yang mendapat tumpuan dari seluruh dunia. Spesies ini hanya boleh ditemui
di persisiran Pantai Besut, Terengganu. Pokok bonsai ini kelihatan unik dan istimewa. Teknik gubahan dan penjagaan yang rapi juga akan menambah nilai komersial yang lebih tinggi. Dawai jenis aluminium digunakan untuk melilit dan melentur dahan pokok. Panjang dawai diukur 2 kali ganda berbanding panjang dahan. Lilitkan dawai tersebut bermula daripada pangkal dahan bagi mengukuhkan ketahanan ranting. Seterusnya, daun-daun akan dicantas mengikut bentuk yang diinginkan. Setelah selesai, pokok akan dibiarkan selama 2 hingga 3 minggu bagi proses percambahan tunas baharu serta rutin penjagaan seperti siraman air dan pembajaan 2 minggu sekali. Ada juga pokok bonsai yang sengaja dibuang daunnya kerana sebilangan penanamnya mahu membentuk struktur dahan terlebih dahulu. Pokok bonsai kita perlukan masa yang agak lama. Fasa ni mungkin ambil masa daripada 6 ke 8 bulan untuk dia nak membentuk dahan, ranting yang kita hendaki. Seterusnya untuk beralih ke fasa yang dah siap macam ni, kita perlukan lebih kurang dalam 1 tahun ke 2 tahun. Paling kurang untuk membentuk kanopi-kanopi pokok yang kita kehendaki. Seterusnya dah boleh masuk untuk pertandingan. Bermula dengan hobi, siapa sangka anak jati Terengganu ini berjaya menjadikan minat itu sebagai pendapatan sampingan sehingga mencecah ribuan ringgit bagi sepokok bonsai. Dia berharap agar kegairahannya dalam bidang seni bonsai akan turut diceburi oleh generasi muda kerana mampu membawa pulangan yang lumayan. Baik, masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, dan di segmen kali ini kita akan bincangkan berkenaan penjagaan kesihatan kecantikan wanita menerusi jamu jelita. Kita terus bersama dengan Cik Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sofia. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih meluangkan masa. Mungkin nak kongsikan bersama kita apa keistimewaan yang ingin dibawakan oleh Jamu Jelita pagi ini. Silakan. Okey, terima kasih Sofia. Assalamualaikum buat semua penonton Malaysia hari ini. Selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan. Okay, sebenarnya Sofia, hari ini Jamu Jelita bawa 4 produk yang lengkap untuk penjagaan kulit, untuk aset, untuk kesihatan dalaman wanita serta untuk berat badan ideal. Sebab Sofia akan percaya dengan ekonomi kita sekarang ni memang bukan mudah untuk kita cari makanan tambahan ataupun produk berkualiti dengan harga mampu milik. Tapi dengan Jamu Jelita anda tidak perlu risau kerana Jamu Jelita cukup terkenal dengan tagline kami iaitu produk berkualiti dengan harga mampu milik. Sebab Sofia akan percaya sekarang kan pengguna dah bijak ya. Pengguna kalau beli produk mereka akan cek sama ada produk tersebut ada KKM, sama ada produk tersebut ada halal dan sebagainya. Tetapi dengan Jamu Jelita anda tidak perlu risau. Sebab tu kami yakin nak bercakap bahawa produk kami berkualiti dengan harga mampu milik. Sebab produk kami ada KKM, ada produk juga yang disahkan halal. Dan yang lebih penting, apa yang istimewa tentang Jamu Jelita, produk Jamu Jelita telah diiktiraf di peringkat Asia Pasifik sebagai super health brand. Jadi yang mana dekat rumah tu anda nak cari produk untuk atasi kulit kusam ataupun nak pudarkan jerawat, nak ada kulit yang cantik, masih lagi tercari produk ataupun makanan tambahan untuk kulit tak jumpa, anda ada masa sekarang ni untuk cuba produk Pinky Plus ni, yang mana produk ni dah 10 tahun di pasaran dan tidak pernah lagi mengecewakan pengguna dengan keberkesanannya. Sebab ramai yang konsumkan dengan kami bahawa yang mana amalkan Pinky Plus secara konsisten, produk ini dah bantu mereka dapatkan kulit yang cantik, bantu mereka dapatkan kulit makin cerah dari kulit asal, dan yang mana ada jerawat tebal kat muka pun, jerawat makin pudar. Malah apa yang lagi menggembirakan Jamu Jelita, ada pengguna kami yang berusia 40-an dan 50-an yang mana mereka amalkan Pinky Plus secara konsisten
Alhamdulillah produk ni dah banyak bantu mereka nampak lagi muda dari usia sebenar, nampak awet muda orang cakap. Jadi sebab tu pentingnya penjagaan kulit dari dalam seperti Perawat Pinky Plus ni yang akan bantu bekalkan nutrisi daripada vitamin C, ada vitamin E, ada coenzim Q10 dan bahan-bahan antioksidan yang lain yang mana anda boleh amalkan secara konsisten. InsyaAllah dah tak perlu lagi nak make up tebal-tebal, tak perlu lagi pakai produk yang ada bahan terlarang. Cukup dengan menggunakan Pinky Plus, anda boleh lihat yang tertera di TV, bahan-bahan yang kami gunakan cukup premium, cukup berkualiti untuk bantu anda rawat masalah kulit, untuk mencantikkan kulit dan bantu anda ada kulit yang anda idamkan. Dan yang paling penting, anda boleh pakai Pinky Plus tanpa was-was kerana produk ini merupakan produk yang tidak mengandungi bahan terlarang. Jadi boleh amalkan Perawat Pinky Plus dari usia 15 tahun hingga dewasa boleh amalkan, lelaki dan wanita pun boleh amalkan Pinky Plus, tak ada masalah kalau nak ada kulit yang cantik. Dan sebenarnya sekarang kita ada promosi di Chinese New Year. Seperti Chinese New Year sale, anda boleh dapatkan di Jombai. Pinky Plus sekarang ada promosi Green Pack. Jadi kalau nak beli stok untuk sebulan, saya sarankan anda untuk beli di Jombai. Dan seterusnya Sofia, saya dah cakap tentang produk Pinky Plus. Dan produk kedua yang saya nak share adalah tentang jus Payuda. Kalau kita dengar nama pun kita pasti tahu apa fungsi jus Payuda ni. Sebenarnya jus Payuda ni kita formulasikan dengan herba yang cukup terkenal di Thailand. Yang mana Universiti di Thailand telah mengesahkan bahawa Puraria mellifera dan Puraria lobata yang terdapat dalam jus Payuda ni bantu untuk lancarkan hormon estrogen, hormon progesteron di sekitar payudara untuk kencangkan aset, untuk mantapkan aset, untuk pejalkan aset. Serta jika anda ibu yang menyusu konsum produk jus Payuda ni, ia akan bantu merangsang susu ibu. Jadi yang mana nak ada aset yang cantik, terutama yang dah menyusu anak banyak, pasti tahu aset dah mengendur dan sebagainya, anda boleh dapatkan jus Payuda ni dan minum bersama jus serapat. Dan jus serapat ni ingin saya kongsikan kepada anda, ini adalah produk yang boleh diamalkan buat wanita yang dah berkahwin saja ataupun yang dah berkahwin lama. Jadi kami nak bantu anda buat para isteri di luar sana yang ada orang kata apa kemesraan seperti pengantin baru. Jadi kami formulasikan jus serapat ni dengan menggunakan akar serapat, gabungan maja kani, kacip Fatimah, ada ekstrak pinang yang bantu untuk kita ada dalaman yang sihat, yang mengancam dan bertenaga. Jadi penggunaan jus Payuda dan jus serapat ni adalah memang sarankan digunakan bersama untuk kesan yang berganda. Dan sekarang di Jombai ada diskaun RM31 saja. Harga asal RM35. Dan yang terakhir buat hari ini iaitu Perawat Pine Fiber. Saya percaya penjagaan usus sangat penting. Usus adalah benda yang perlu kita titik beratkan sebab kita kadang-kadang kalau kita makan macam-macam dalam seharian dan tidak lawas pun tak boleh. Sebab angin dalam badan pun datang daripada usus. Usus yang kotor juga menyumbang kepada penambahan berat badan. Perut kita tak selesa, kita ada masalah sakit perut dan sebagainya. Dan yang paling parah kalau kita makan tidak lawas, itu paling bahaya sebab takut nanti tersedar perut makin meninggi, perut tak selesa, baju jadi tak muat, berat badan bertambah dan sebagainya. Jadi untuk elakkan semua tu, anda boleh amalkan produk Perawat Pine Fiber bancuh selepas makan berat sama ada lunch atau dinner, yang mana 4 hingga 6 jam kemudian ia akan bantu menyingkirkan lebihan makanan, sisa toksin untuk pastikan anda ada tubuh badan yang lebih cantik dan berat badan ideal. Dan secara ringkasnya Sofia, buat yang mana nak dapatkan Pinky Plus berharga RM39.90, jus Payuda berharga RM35.90, jus rapat berharga RM35.90 dan Perawat Pine Fiber berharga RM38.90. Dan kesemuanya anda boleh dapatkan dengan belian di Jombai. Sekarang ada Chinese New Year sale, berdapatkan di Jombai ataupun Shopee. Terima kasih banyak Sofia. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jeli, memberikan orang kata deskripsi yang cukup penuh bagi anda semua yang ingin mempunyai kesihatan dan kecantikan dalaman dan luaran. Terima kasih kita ucapkan 10 tahun dalam industri ini sudah tentu mempunyai satu pengiktirafan yang sangat-sangat tinggi. Okey Afad, saya rasa kita dah memberikan begitu banyak informasi hari ini. Satu lagi sebenarnya yang diwawarkan berkenaan dengan Samarinda, Kau Cipta Kasih. Ya, Kau Cipta Kasih. Okey, segalanya telah ditempuhi oleh mereka adik-beradik. Namun, tiada dendam yang tersimpan di dalam hati. Apabila kebencian dibalas dengan kebaikan, dapatkah kasih yang telah lama hilang dikecapi semula? Ketahui akhirannya dalam Kau Cipta Kasih, episod akhir pada minggu hadapan di slot Samarinda TV3. Wow, macam promo lah. Promo. Mak saya suka tau cerita ni. Oh, ya ke? Saya jalan-jalan dengan mak saya malam-malam kan. Mak saya kata apa? Cepat-cepat balik. Kenapa? Ni
nak tengok drama Samarinda di pukul 10. Sampai tak macam tu. Lagi-lagi masa kita cuti panjang ni kan. Inilah antara masa-masa yang kita boleh eratkan bersama dengan keluarga kita. Betul. Menonton drama-drama hanya di TV3. TV3. Ya. Dan kata kita harapkanlah agar sesiapa saja yang menonton Malaysia hari ini terus untuk menjaga kesihatan, kawalan Kediri sebagainya, khususnya kita dah kata keluar beraya, keluar dan sebagainya, kita harapkan agar semua terjagalah. Okey, dan kalau anda rasa macam tak happy, macam stres, berduka cita, tengok tu bonsai tu. Sebab bonsai ni difahamkan boleh menjadi terapi diri. Betul. Tatkala kita ni berada dalam keadaan yang tak best lah kata orang tu kan. Okey, minggu depan pula besok. Apa yang Hari menarik di Malaysia hari Jumaat, ni? ya, kita ada perkongsian kerjaya badut yang menghiburkan. Kita faham kan di sebalik orang kata keceriaan mereka, kerjaya sebagai badut ini. So tentunya ada juga kekangan dan juga perkara yang kita boleh pelajari daripada mereka, individu-individu yang cukup kuat ni, khususnya selepas melalui tempoh pandemik. Betul. Dan esok juga kita nak bawakan isu mengenai telur ni. Tak kala raya ni memang telur ni memang dicari. Kan ada mungkin di antara kita ni yang menaikkan harga telur, ataupun ada di antara telur ni yang tidak mencukupi. Di Terengganu dah tak ada dah. Apa? Kosong bekalan di Terengganu. Oh tak, Terengganu kosong. Betul. Esok kan kami rungkaikan permasalahan ini, antaranya berkaitan dengan badut tadi dan juga isu telur ini. Terima kasih ucapkan kepada anda semua bersama kami berdua sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa anda di hari esok. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Sungguh ku cinta padamu, hanya kau sayangku. Kau tercipta